Hai, kita jumpa lagi dalam channel Teacher Nuraini Khan. Okey, hari ini cikgu nak bincang tentang teknik menjawab kertas 3. Okey, kertas 3 ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Okey, kita bincang bahagian A dahulu. Bahagian A melibatkan 28 markah dan kamu dikehendaki menjawab semua soalan dalam bahagian ini. Okey, kita lihat soalan nombor 1. Yang ini bernilai 16 markah. Okey, soalan 1. Biasanya kalau saya nasihatkan pelajar menyediakan ataupun membawa pen yang berlainan warna ataupun pen untuk highlight. Okey. Jadi cuba kita baca ayat di sini. Seorang pelajar menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan di antara. Selepas perkataan hubungan antara, kamu akan dapati ada dua pemboleh ubah. Di sini ialah tekanan air dan kedalaman H. Jadi apa kita buat ialah cuba underline ataupun highlightkan dua pemboleh ubah itu. Susunan radas bagi eksperimen itu ditunjukkan dalam rajah 1.1. Sekeping getah nipis dipasang pada bukaan mulut corong tisa. Corong itu disambung kepada sebuah manometer dengan tiub getah itu. X1 dan X2 adalah aras cecair dalam kedua-dua lengan manometer. So ini adalah manometer. Tekanan yang dikenakan oleh air ditentukan melalui perbezaan aras cecair itu L. Okey, sekarang dia sudah berikan perbezaan aras cecair L sebagai mewakili tekanan cecair. Okey, cuba lihat diagram atau rajah di sini. Kita ada satu bekas tinggi, okey, yang mengandungi air, dan ini ialah corong tisa yang disambungkan pada tiub getah, dan di sini kita nampak ada tiub U. Di sini kita panggilnya sebagai manometer, dan kamu dapat lihat perbezaan aras cecair di antara sebelah kiri dan kanan. Ini dilabelkan sebagai L, di mana L ialah X2 tolak X1. Okey, corong tisa direndam dalam air pada kedalaman H 0.5 cm dari permukaan air. Bacaan manometer adalah seperti ditunjukkan dalam rajah 1.2. Eksperimen diulangi. Okey, kamu nampak ada perkataan di sini. Eksperimen diulangi dengan kedalaman H. Okey, sebelum ini cikgu ada sebut tentang dua pemboleh ubah yang kamu telah highlightkan sebentar tadi. Jadi yang diulangi ialah kedalaman. Ini bermaksud kedalaman ialah pemboleh ubah manipulasi dan tekanan air ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, teruskan membaca keseluruhan soalan. Okey, apa kita buat ialah di sini kita akan rekodkan bacaan manometer. Okey. Bacaan manometer yang sepadan ditunjukkan dalam rajah 1.3 hingga 1.6 di halaman 3. Okey, apa kita buat di sini? Terdapat ruang kosong untuk menuliskan jawapan. Jadi kita akan isikan jawapan. X2 kita baca sebagai 2.7 cm. Baca dari bawah sebab kosong, tanda kosong di bawah sini. Okey, ini ialah 2.7 cm. X1 ialah 2.3 cm. Ini bermaksud nilai L iaitu X2 tolak X1 ialah bersamaan dengan 0.4 cm. Okey, teruskan menuliskan semua nilai di dalam ruang yang disediakan. Okey, sila bacakan setiap aras X2 dan X1 dan kirakan nilai L untuk semua rajah yang diberikan. Daripada rajah tadi 1.2 sehingga 1.6. Okey. Kamu boleh pausekan video ini untuk membaca Okey, seterusnya kita akan jawab soalan. Bahagian A, bagi eksperimen yang diterangkan di halaman 2, kenal pastikan. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan.
Tadi kita dah tentukan pemboleh ubah manipulasi ialah kedalaman. Jadi kamu boleh juga gunakan simbol kerana simbol ini sudah define ataupun sudah diwakilkan dengan H. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas, kamu boleh tuliskan tekanan air ataupun perbezaan aras cecair L. Pemboleh ubah dimalarkan ialah ketumpatan cecair atau tekanan atmosfera. Dan kita reject jenis air. Untuk mewakili jenis cecair, kita gunakan perkataan ketumpatan. Bukan jenis air. Okey, B. Berdasarkan rajah di halaman 3, apa kita buat seterusnya ialah tentukan bacaan pembaris meter bagi X1, X2 dan L dengan menggunakan formula L bersamaan dengan X2 tolak X1. Catatkan semua keputusan dalam ruang yang disediakan. 3 markah. Jadi kita telah mencatatkan bacaan dalam rajah tadi dalam rajah 1.2 hingga 1.6. Seterusnya, jadualkan keputusan anda. Cuba gariskan berapakah bilangan pemboleh ubah yang dinyatakan di sini. Kita ada X1, X2, L dan H. Bermaksud ada 4 pemboleh ubah di sini. Sekiranya ada 4, maka anda dikehendaki membina jadual dengan 4 lajur. Okey, lajur yang pertama ialah pemboleh ubah manipulasi iaitu kedalaman. Anda boleh gunakan simbol kerana ini sudah pun ditakrifkan di awal eksperimen mewakili kedalaman ataupun boleh dilabelkan penuh kedalaman dan tuliskan unit sentimeter. X1 beserta unit sentimeter, X2 beserta unit sentimeter, L beserta unit sentimeter. So, label dan unit adalah memberi kamu 2 markah. Label 1 markah, unit 1 markah. Seterusnya, nilai L yang dikira itu akan memberikan nilai markah 2 markah. Sekiranya semua nilai L ini betul, dikira daripada X2 tolak X1, maka kamu akan mendapat 2 markah. Sekiranya kamu hanya mendapat 3 markah betul, maka kamu akan mendapat hanya 1 markah. Dan sekiranya jumlah yang betul kurang daripada 3, maka tiada markah akan diberikan. Seterusnya ialah markah untuk konsisten. Maksudnya ialah setiap kolom di sini ataupun setiap laju di sini, bilangan tempat perpuluhan adalah sama. Contohnya di sini ialah 1 tempat perpuluhan, maka semua nilai di sini mestilah 1 tempat perpuluhan. Ini pun mestilah 1 tempat perpuluhan, ini pun 1 tempat perpuluhan, ini juga 1 tempat perpuluhan. Kenapa dia 1 tempat perpuluhan? Kerana kita menggunakan pembaris meter untuk membuat pengukuran. Jadi kamu perhatikan di sini, jumlah markah keseluruhan ialah 4 markah. Okey, teruskan membaca arahan pada soalan. Bahagian C, lukiskan graf L melawan H. Kita akan melukiskan graf di atas kertas graf. Okey, seterusnya berdasarkan graf tersebut, nyatakan hubungan di antara L dengan H. Okey, di sini jumlah markah yang diberikan untuk graf ialah 5 markah. Jadi bila tajuk dia ialah L melawan H, bermaksud L berada di paksi Y, H berada di paksi X, mesti ada label dan unit. Kemudian skala untuk graf anda mestilah genap, skala genap ataupun skala yang seragam. Sekiranya kamu menggunakan skala ganjil seperti satu kotak besar,
mewakili 3, 6, 8, 9. Itu semua adalah skala ganjil. Maka kamu akan kehilangan markah sekiranya menggunakan skala ganjil. Seterusnya, sila pindahkan semua titik dengan betul dan lukiskan satu garis penyesuaian terbaik. Dan pastikan graf anda adalah besar, iaitu daripada titik pertama hingga titik akhir adalah 5 darab 4 kotak besar. Okey. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh graf mungkin di lain video lah. Okey. Bahagian D, nyatakan hubungan. Sekiranya graf kamu mendapati satu garis lurus melalui asalan, maka kamu perlulah menuliskan hubungan L berkadar langsung dengan H. Okey, sekiranya ada bersilang pada paksi Y pada satu nilai bukan kosong, maka perlulah menulis sebagai L bertambah secara linear dengan H. Ini mengikut graf yang kamu dapat atau lukiskan. Okey, soalan yang kedua, ini adalah analisis graf. Soalan 2, kita cuba bacakan soalannya. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara tempoh ayunan T dengan jisim beban M bagi sebuah spring. Keputusan eksperimen ditunjukkan oleh graf T kuasa 2 melawan M. Okay, biasanya graf akan diberikan begini. Okay, soalan pertama, A1, nyatakan hubungan antara T kuasa 2 dengan M. Okay, apabila ada perkataan hubungan di sini, kamu tidak boleh menuliskan perkataan M bertambah, T bertambah. Tetapi kamu mestilah menuliskan hubungan seperti T kuasa 2 bertambah secara linear dengan M. Sebab di sini garis tidak melalui asalan. Okay. Kemudian, tentukan nilai T apabila M bersamaan 0.3. Cuba lihat markah di sini, 3 markah. Okey, apabila M bersamaan 0.3, nampaknya graf anda tidak sampai. Apa perlu dibuat ialah lukiskan garis tambahan. Ini panggil ekstrapolasi. Apabila kamu melukiskan garis tambahan, 1 markah akan diberikan. Seterusnya, daripada 0.3, lukiskan garis, biasanya kita gunakan garis putus-putus, garis ke atas sehingga ke garis, dan lukiskan garis putus-putus sepadan untuk membaca nilai T kuasa 2. Okey, apabila dibaca di graf, kita dapati nilai di sini ialah T kuasa 2 bersamaan 1.45. Apabila kamu menulis ini, kamu akan dapat 1 markah lagi. Dan cari nilai T, iaitu punca kuasa 2 1.45. Kamu akan dapat T bersamaan 1.20 saat. Jadi 3 markah diberikan untuk soalan ini. Seterusnya, hitungkan kecerunan graf bagi graf itu. Untuk menghitungkan kecerunan, kita ada 3 markah diberikan. Jadi untuk markah pertama, mestilah lukiskan segitiga kecerunan yang besar, 4 darab 4 kotak besar. Ini minimum size. Lebih besar lebih baik. Kemudian langkah kiraan yang menunjukkan gantian nilai. Yang ketiga, jawapan akhir nilai kecerunan dengan unit yang betul. Jadi ada 3 markah. Okey, cuba lihat di graf di sini. Lukiskan segitiga yang besar. Kamu boleh kirakan bilangan kotak. Mesti lebih daripada 4 kotak secara tegak dan 4 kotak secara mendatar. Okey? Jadi mestilah melebihi 4 darab 4 kotak besar. Kamu akan dapat 1 markah untuk segitiga tersebut. Kemudian berdasarkan segitiga itu, ambil nilai yang sepadan yang kamu tandakan pada segitiga itu dan kirakan kecerunan. Ini dipanggilkan gantian nilai atau substitution. Gantian nilai. Kamu akan dapat 1 markah di sini. Lakukan pengiraan dan tuliskan jawapan akhir. Contohnya di sini kita kira dapat 4.17. Unit mesti dituliskan. Bagaimana kita nak dapatkan unit? Cuba kamu perhatikan pada kiraan kecerunan.
1.25 sebenarnya ialah nilai pada paksi Y. 0.30 ialah nilai pada paksi X. Ini bermaksud unit untuk 1.25 ialah saat kuasa 2 dan unit untuk 0.3 ialah kilogram. So, kita akan dapati unit kecurunan ialah saat kuasa 2 dibahagikan dengan kilogram. Jadi kita ringkaskan, kita dapat saat kuasa 2 kilogram kuasa negatif 1. Jadi jawapan mestilah betul dan ada unit yang betul. Jadi ini untuk mendapatkan 3 markah bagi pengiraan kecurunan. Jadi mesti ada segitiga yang besar, minimum saiz 4/4 kotak besar. Langkah kiraan atau gantian yang betul 1 markah. Jawapan akhir kecurunan dengan unit yang betul juga 1 markah. Okey, seterusnya baca soalan dengan berhati-hati. Seterusnya ialah soalan penyelesaian masalah. Biasanya akan diberikan formula. Di sini diberikan K bersamaan dengan 4 pi dibagikan H, di mana K ialah pemalar spring, H ialah kecurunan graf dan diberi juga nilai pi 3.14. Okey, jadi dikehendaki kamu mengirakan pemalar spring K menggunakan nilai kecurunan yang kamu kira sebentar tadi. Jadi hanya gantikan nilai H ke dalam formula dan tuliskan jawapan untuk nilai K beserta unit yang betul. Okey, so dapatkan ini. Seterusnya ialah lagi ada formula diberikan untuk melakukan pengiraan, ialah pengiraan bagi tenaga tersimpan dalam spring E bersamaan dengan setengah K X kuasa 2 dengan keadaan X ialah pemanjangan spring. So, menggunakan jawapan DB, hitungkan tenaga yang tersimpan dalam spring itu apabila X bersamaan 0.1. Okay. Tadi kita dah kirakan di sini. Nilai K-nya ialah 3.01. Ini adalah tetapnya kerana kita menggunakan spring yang sama dalam eksperimen tersebut. So, hanya gantikan nilai K dan pemanjangan X 0.1 dan kita perolehi nilai E ialah 0.0151 joule. Ingat untuk nilai yang terakhir ini sekurang-kurangnya 3 angka bererti mesti dituliskan. Jangan bundarkan jawapan. Contohnya ini dibundarkan sehingga 0.02. Jadi jawapannya sudah salah. Jadi tinggalkan dalam 3 angka bererti. Dan jangan lupa tuliskan unit. Okey, bahagian D yang terakhir ialah nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk meningkatkan kejituan bacaan dalam eksperimen ini. Kamu boleh tuliskan kedudukan mata berserenjang dengan skala alat tersebut. Dalam eksperimen ini kita gunakan alatnya ialah pembaris meter. Okey, jadi kita letakkan pembaris. Okey. Untuk apa? Untuk mengelakkan ralat parallax. Ini ialah contoh yang lengkap untuk menuliskan langkah berjaga-jaga. Di sini kedudukan mata berserenjang dengan alat apa kita gunakan. Berserenjang dengan skala alat tersebut. Kalau alat yang digunakan ialah ammeter, jadi kita gantikan saja pembaris dengan ammeter. Kalau dengan jangka lukis, maka kamu tuliskan jangka lukis untuk mengelakkan ralat parallax. Okey. Jadi di sini cikgu sudah bincangkan section A untuk kertas 3. Jadi section A adalah section yang sangat senang untuk kamu memperolehi markah yang penuh, iaitu dalam soalan 1 16 markah, soalan 2 ialah 12 markah. Jadi apa yang kamu perlu lakukan ialah kamu mestilah membaca soalan terlebih dahulu sebelum memulakan menjawab. Maksudnya baca keseluruhan soalan sebelum mula menuliskan jawapan dan baca dengan berhati-hati dan ikut arahan soalan.
Okey, selamat mencuba. Okey, semoga anda semua dapat manfaat daripada video ini. Terima kasih.